dah dimasukkan di dalam grup WhatsApp. Sudah kan, jangan berkapal-kapal. Okey, jangan berkapal-kapal. Okey, minta maaf tapi cikgu tegur, jangan, kalau boleh jangan berkapal. Kalau nak berkapal juga tolong jaga ukhti. Okey, jaga ikhtilat. Terima kasih banyak Nafiman, ya Allah ya Tuhanku. Terima kasih banyak Nafiman pada bakal ustaz ni. Okey. Uh, Okey, Nafi. Okey, minta maaf cikgu pinjam kamu punya ni. Dia gaya kamu juga. Okey. Terima kasih Nafi kerana memberi idea untuk ini ya. Alright. So, kita akan lihat kita akan lihat bab 6, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey, baik, ramai daripada pelajar-pelajar tingkatan 3 kata bila dia balik daripada asrama, ramai yang bagi tahu cikgu, even anak cikgu sini kata apa, banyaknya homework, banyaknya nota nak kena buat, okey, especially sejarah apa semua, even anak cikgu sendiri pun dia kata sejarah paling rendah dia dapat iaitu 69. So dia dah stres katanya kan, 69. So cikgu kata jangan risau, okey, cikgu akan bantu, okey. Dan nota-nota yang ada di dalam grup kita ni, grup WhatsApp, kamu boleh gunakan untuk menulis nota, dijadikan panduan sebagai nota. Okey, so itu bantuan yang cikgu boleh beri. So teruskan. Okey, teruskan gunakan nota-nota ini untuk membantu kamu ya. Right. Yes. Okay, biasalah kan. Tapi the best part is kalau cuti, okay, settlekan homework tu dulu, baru best. Sebab kalau dah settle homework, lepas tu rasa macam lega, lepas tu boleh buat apa-apa pun. Jangan tunggu akhir. Okay, jangan tunggu akhir cuti baru nak buat. Buat sekarang. So dah settle semua, lepas tu kamu rasa memang bercuti. Okay, terus buat kan? Okay, terus buat. Alright. Baik, kita lihat kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. So kita tahu bahawa di dalam bab tingkatan 3 ni kita lihat bab 1 tentang bab 1 berkaitan dengan pendudukan barat, maknanya kedatangan barat ke tanah Melayu. Bab yang kedua, negeri-negeri selat. Bab yang ketiga, negeri-negeri Melayu bersekutu. Bab keempat, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Bab yang kelima iaitu kedatangan barat di Sarawak dan Sabah. Dan bab yang keenam, hasil daripada kelima-lima ni kedatangan, kemudian barat buat NNS, NNMB, NNMTB, kemudian ada James Group dan juga ada SBUB. So apakah kesannya? So bab 6, apakah kesannya apabila mereka datang? Itu yang kita nak tengok dalam bab 6 ni. Adakah kesannya baik atau kesannya tak baik? Jadi itu yang kita nak bincangkan hari ni. Kalau ada apa-apa soalan, tak faham, tak jelas, boleh terus tanya, on mic kamu, ataupun kamu boleh tuliskan dalam group chat. Baik. Cikgu ni cakap macam apa? Macam DJ radio ke? Baik. Baik, kita lihat kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan juga sosial. Alright. So bab ini terbagi kepada 4, iaitu kita lihat pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita, kemudian disusuli pula dengan pentadbiran barat berkaitan dengan ekonomi. Kemudian kita lihat seterusnya kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita, dan yang terakhir kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. So kita akan lihat ada 4 subtopik di sini. So kita pergi pada 2 dulu. Alright. Okay. Anak cikgu sebenarnya SBP, iaitu anak cikgu di KUSES, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor ya. Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Alright. Jadi kalau kamu kenal, mungkin ada salah seorang pelajar kita yang bernama siapa namanya dia? Tak ingatlah nama dia siapa. So ada seorang tu dia memang sama-sama KUSES dan dia tahulah anak cikgu tu. Alright. Okay, kita lihat pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. KUSES di Kuala Selangor. Baik. Pengenalan sistem pentadbiran negara kita telah berubah setelah kedatangan barat
Okey, dan tempoh tersebut menandakan bermulanya perubahan bentuk ekonomi dan sosial negara. Dan sistem ekonomi moden, okey, memang ekonomi moden telah diperkenalkan semasa pemerintahan British. So British yang memperkenalkannya, dan mereka, kita tahu British lebih mementingkan keuntungan dan kumpul harta melalui proses penukaran barangan atau jual beli serta pembayaran-pembayaran lain. Jadi sistem ekonomi ini berasaskan beberapa ciri seperti modal, tanah, teknologi moden, buruh dan pengeluaran dalam skala yang besar. Bermakna ekonomi moden ini dia ada ciri-ciri seperti modal yang besar, okey, penggunaan tanah yang luas, gunakan teknologi moden, kemudian penggunaan buruh yang ramai dan juga pengeluaran tu secara besar-besaran dalam skala yang besar. Itu sistem ekonomi moden. So kita lihat satu-satu. Ciri-ciri ekonomi moden ya. So modal. Memang kalau nak buat seperti mana British buat seperti pelombongan biji timah dan getah, memang modal dia besar. Okey, terutama sekali dalam perlombongan dan perladangan. Sebab mereka buat tu untuk ekspor. Bukan untuk dalam negeri tapi untuk dieksport ke luar negara. Kemudian dari sudut tanah yang luas diperlukan untuk tanaman ladang secara besar-besaran seperti ladang getah. Memang berekar-ekar. Itu yang memang British buat. Begitu juga teknologi moden, especially teknologi moden dalam bidang perlombongan dan penanaman secara ladang. So memang buat secara besar-besaran. Buruh pun gunakan tenaga buruh yang ramai dalam perlombongan dan perladangan. Kerana apa? Kerana mereka nak pengeluaran production tu dalam skala yang besar. Jadi kegiatan ekonomi berorientasikan ekspor kerana permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. So mereka sebenarnya buat benda ni untuk dieksport. Okay, dan kita tahu mereka akan ekspor ke mana? Ke Britain. Okay, dan di Britain adanya revolusi perindustrian di mana banyak kilang-kilang yang memerlukan bahan mentah. Sebab itu mereka perlukan modal ataupun kita katakan perlukan bahan mentah yang banyak. Ya, baik. Modal. Kita lihat pelaburan modal yang besar dari luar negara dan modal tempatan diperlukan dalam pembangunan ekonomi moden, dan modal yang besar diperlukan untuk mempertingkatkan proses pengeluaran. Ya, maknanya menaikkan proses pengeluaran dalam sektor perlombongan dan pertanian. Apa matlamat dia? Sebenarnya untuk pulangan keuntungan yang lumayan ya kepada pelabur-pelabur Eropah. Mereka datang sini nak buat perlombongan. Mereka datang sini nak buat perladangan, ladang getah semua. Untuk apa? Saja suka-suka. Okey, macam term seorang sekarang apa? Kalau anda berniaga tak dapat 1 juta setahun, anda berniaga ke? Ke anda mengisi masa lapang? Wow, ayat tu kan. Ingat senang ke nak dapat 1 juta kan? Jadi ayat tu tak boleh diterima sebab sebenarnya ayat tu begitu begitu menyentap sekali. Ingat senang ke? Takkanlah orang berniaga burger nak dapat 1 juta setahun kan? Alright. Betul. Baik, dari sudut perlombongan kita tengok modal dari perlombongan. Okey, perlombongan negeri Melayu terutama sekali emas. Okey. Emas dilombong secara komersial di mana? Di Raub, okey, Pahang. Kemudian arang batu juga. Arang batu dilombong di Batu Arang, Selangor, dekat je, dekat dengan Sungai Buloh tu. Kemudian biji timah. Okey, biji timah paling banyaklah. Dilombong di mana? Di daerah Lukut. Lukut di Perak, Sungai Ujong di Negeri Sembilan, Larut pun di Perak dan Klang. Klang lah. Dan 1888 British membuka lombong biji timah di Sungai Lembing, Pahang yang merupakan lombong biji timah bawah tanah yang terpanjang dan terdalam di dunia. Panjang dan terdalam ya. Itu lombong biji timah di Sungai Lembing. Okey. Dan kawasan lombong biji timah baru kemudian dibuka di mana? Di Ampang, Kuala Lumpur dan juga Lembah Kinta, Perak. Jadi, permintaan biji timah yang tinggi
di pasaran dunia menyebabkan British menggubal enactment dan undang-undang bagi menguasai industri biji timah. Baik, Nafi tak Iman tanya, bauksit. Baik, bauksit ni sebenarnya adalah digunakan untuk campuran dengan tembaga. Ya, bauksit ni. Campuran dengan tembaga untuk membuat banyak perkakas-perkakas jugalah. Bauksit ni. Tapi tak apa. Itu kalau kamu nak tahu apa fungsi bauksit, apa fungsi biji timah, arang batu, sebenarnya kamu boleh rujuk kepada buku geografi. Geografi ada cerita tentang bauksit, tentang biji timah, arang batu. Sebab cikgu pun pernah ajar geografi. Jadi cikgu tahulah, ada dalam buku tu. Ya. Baik. Antara syarikat pelombongan termasuklah syarikat Malayan, syarikat Malayan Tin Dredging dan Gopeng Consolidated. Min, kau jangan buat geografi macam tu, Min. Sebab itu mengenang kembali cikgu masa form 5 dulu. Masa form 5 dulu ada seorang awek lah, perempuan. Dia kata, kawan cikgu tanya pada dia, kamu tak ambil geografi ke? Tak, saya tak ambil geog tapi saya ambil Rafi. Ciang sangat masa tu kan. Jadi alright. Baik. BJ Timah, kamu ingat nama company iaitu Syarikat Malayan Tin Dredging. Baik, tin itu bermaksud timah. Ingat kata kunci dia. Tin itu bermaksud timah. Jangan buat ayat tu lagi. Saya tak ambil geog, saya ambil Rafi. Jangan. Dah tak terima pakai situ. Baik. Di Sarawak, emas. Kegiatan melombong emas dijalankan oleh orang Cina di Bau di Sarawak. Melombong emas, dan pelombongan emas kemudiannya diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. So itu perlombongan emas. Emas, ingat, orang Cina dan juga syarikat Borneo Berhad. Selain daripada itu, antimoni. Antimoni menjalankan, syarikat Borneo Berhad juga menjalankan kegiatan perlombongan antimoni di Bau dan juga Kuching, dan syarikat ini telah diberi hak monopoli, hak penguasaan tunggal untuk melombong antimoni oleh Charles Brooke, pemerintah Sarawak pada waktu itu. Itu antimoni. Antimoni itu sebenarnya adalah sejenis bahan yang lebih kurang sama macam biji timah. Sama macam biji timah, dan ianya diperlukan untuk juga kita katakan sebagai digunakan untuk barang-barang inilah. Barang-barang perkakas-perkakas lah sebenarnya, senang cerita macam itulah. Dan antimoni, kalau kita boleh lihat, antimoni ni sebenarnya sama macam biji timah, dia sejenis batu lah. Or material SP. Antimoni dia sama juga macam tu. Alright. Seterusnya kita lihat di sini, teruskan dengan nota. Baik, arang batu dilombong di Sadong iaitu di Sarawak, dan pelombongan arang batu diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Dan kita tahu arang batu sebenarnya digunakan untuk bahan bakar. Arang batu digunakan untuk bahan bakar, dan juga petroleum. Petroleum, the Anglo-Saxon Petroleum Company melabur dalam pelombongan petroleum di Sarawak. Dan pada 1990, petroleum dijumpai di Miri, dan kilang menapis minyak didirikan di Lulong Miri. Alright. So kalau kita perhatikan, apa kaitannya tadi modal dengan perlombongan? Means that, kalau kita lihat, lombong-lombong biji timah, tak kira lah perlombongan emas ke, arang batu ke, biji timah ke yang ada di Tanah Melayu maupun di Sarawak, mereka melombong secara besar-besaran. Malah kalau kita lihat kita lihat macam arang batu ataupun petroleum. Kalau petroleum dijumpai di Miri, bukannya di tanah tapi di tengah laut.
So rakyat tempatan pada waktu itu tidak ada teknologi dan tidak ada modal untuk keluarkan minyak daripada tengah laut Miri ataupun di Sarawak tu. Jadi siapa yang keluarkan modal yang banyak ni? British. Okay, syarikat-syarikat British. Ya, Miri kat Sarawak, betul. Okay, tetapi petroleum tu berada bukan di tanah tetapi di tengah laut. Jadi itu yang diusahakan oleh syarikat-syarikat British. Syarikat British itulah dikenali sebagai pelabur British ataupun investor. Kena faham kena faham kat situ. Okay, dari sudut modal. Di Sabah pun begitu juga. Okay, perlombongan emas, orang Cina menjalankan kegiatan melombong emas di Sungai Segama. Kemudian SBUB, kita tahu syarikat Borneo Utara British membawa masuk pemodal Eropah, okay, yang memperkenalkan teknologi baru dalam perlombongan emas. SBUB dan arang batu juga dilombong di Silimpopon, Sandakan dan juga di Labuan. Dan perlombongan arang batu ini diusahakan oleh syarikat Kowe Harbour Coal. So ini sebuah syarikat yang mengusahakan pengeluaran emas dan arang batu secara besar-besaran. Okay, jadi rakyat tempatan tidak ada modal sebesar ini untuk keluarkan bahan-bahan mentah yang banyak. Okay, jadi ini perubahan yang Barat buat untuk ekonomi negara kita. Okay, dan bukan keuntungan tu pada negara kita tetapi untuk keuntungan kepada mereka lah. Nampak di situ ya. Baik. Pertanian komersial pula. So apabila British menguasai negara kita, mereka memerlukan hasil tempatan untuk diperdagangkan. So mula-mula British pada peringkat awalnya, mereka beberapa jenis tanaman yang diusahakan oleh British seperti lada hitam, black pepper, gambir, buah pala, cengkeh, pisang, kulit kayu manis dan kelapa. Itu yang British ambil kerana apa? Harganya tinggi di pasaran dunia. Okay, kita tahu orang Eropah sebenarnya, gambir itu sebenarnya adalah sejenis bahan yang boleh digunakan untuk makanan. Begitu juga dia boleh untuk perubatan. Gambir ni sebenarnya kalau getah dia tu, kalau kamu letak kat kulit, kemudian kalau kamu katakan potong kulit kamu tu, biasanya kamu tak rasa sakit sebab dia kebas. So gambir tu banyak digunakan dalam perubatan lah. Itu gambir. Okay. Gambir tu sejenis pokok gambir. Kemudian ada buah pala, kemudian cengkeh, pisang, kulit kayu manis, cinnamon lah kulit kayu manis tu, dan juga kelapa. Ini untuk makanan. Orang-orang barat suka. Dan di sini kita lihat di negeri Melayu lada hitam, buah pala dan juga cengkeh di sini ditanam di Pulau Pinang untuk tujuan ekspor. Penang, ada orang Penang sini? Ada sesiapa kat sini orang Penang? Abang mai kat sini satu? Penang? Alright. Okay. Kemudian tebu. Tebu pengusaha di negeri-negeri selat. Negeri-negeri selat iaitu Penang, Melaka dan juga Singapura. Membuka ladang tebu di seberang Perai dan juga Perak. Dan seberang Perai pada 1890-an terkenal sebagai pusat pengeluaran gula yang utama di negara kita. Harus diingat. Gula datangnya daripada tebu. Sebab itu nama tebu, kalau katakan dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Sugar cane. Nampak sugar cane? Jadi gula datang dari tebu. Ramai yang kadang-kadang, patutlah nama dia sugar cane. Sebab memang tebu tu dibuat untuk gula. Kemudian kita ada tanaman kopi di mana pemodal membuka ladang kopi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Dan kopi menjadi ekspor negara kita menjelang tahun 1880-an. Maknanya banyak yang hantar kopi ke luar negara. That's why kita orang kita memang suka minum kopi. Dan cikgu adalah salah seorang penggemar kopi. Even though kat sini pun, nampak cikgu ada secawan kopi dalam flask ni. Sebab family cikgu tak ada ni, diorang keluar. Tengah cikgu sorang-sorang je kat rumah ni. Tapi sweetnya wife cikgu dia tinggalkan dengan air kopi
di atas meja. Bila cikgu balik, oh dah ada, siap panas lagi letak dalam flask. Okay. Cikgu buat ASMR lah cikgu. Dah, ASMR tu apa? Abi? Yang orang makan-makan minum dekat-dekat dengan mic tu. Lepas tu nanti bunyi. Oh, nanti bunyi makanan. macam tu eh? What is the meaning of ASMR? Tu saya tahu. Cup-cap. Ya ke? Apa function dia? Maknanya hanya menunjukkan orang tengah makan, kemudian bunyi. Macam tu lah. Okay, so menyebabkan apa ya? Orang suka ke? Berkelicap. Wow. Orang yang suka tengok orang. Sebenarnya memang ada manusia yang memang suka tengok orang makan. Terutama sekali orang yang berselera makan. Dia punya makan kan macam makan kan. So orang yang nak tengok kan. Wow. Oh, okay. Zaim bagi definition. Autonomous sensory meridian response. Wow. Ini scientific punya ni bahasa ni. Wow. Okay. Alright, I see. Okay, autonomous sensory meridian response. Alright. Okay. Satu cadangan yang baik. Okay. Mungkin Nafi lepas ni mungkin boleh beri cadangan apa yang lagi yang cikgu boleh buat dengan mikrofon dan juga segala setup yang ada ni dengan green screen semua. What should I do? Baik. Beli lampu LED. Okay. Jadi streamer. Okay. Cikgu dah ada lighting dah. Lighting box, softboard. Again lighting dah ada. Buat Twitch ya. Alright. Nantilah kita bincang. Green screen pun ada. Stream sejarah kat Twitch. Ada sambutan ke? Baik. Tak apa, kita teruskan. Okay. Negeri-negeri Melayu. Okay, kita lihat. Okay, tanaman dia iaitu lada hitam, buah pala, cengkeh, tebu. Okay, kopi. Amin. Kelapa sawit. Okay, kelapa sawit. Lihat pada tahun 1917 pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor. Dan tanaman kelapa sawit kemudian ditanam secara meluas di Johor dan Perak, dan tanah Melayu mula mengeksport minyak kelapa sawit menjelang tahun 1920-an. Okay, so itu kelapa sawit. Ubi kayu banyak ditanam oleh pemodal di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Dan teh memang ditanam di Cameron Highlands, Pahang. So pengusaha menanam teh Ceylon yang bermutu tinggi. Okay, Ceylon ni sebenarnya adalah Sri Lanka. Ya. Dan Sri Lanka memang terkenal dengan teh dia lah. Teh yang terkenal. Alright. So ini adalah tanaman-tanaman yang pada mulanya British buat secara komersial dan diorang usahakanlah dan diorang eksport. Okay. Tetapi apabila kita nanti nak lihat mereka beralih kepada getah. Kalau di Sarawak pula, mereka tumpukan kepada lada hitam dan juga sagu. Ya, lada hitam iaitu kawasan penanaman lada hitam di Sarawak terdapat di Kuching, Serian dan juga Sarike, Maredong. Dan sagu diperoleh daripada pokok rumbia yang banyak ditanam di sepanjang Sungai Igan, Oya, Mukah dan juga Bintulu. So, Sri Lanka kat mana? Okey, Sri Lanka di sebelah India. Tu ada hati nak berjalan lah tu. Nur tanya, Sri Lanka kat mana? Sekejap lagi lah kita jalan. Okey. Sekejap lagi kita jalan. Okey. Baik, di Sabah. Okey, Sabah pula. Saya pun tahu, okey. Tembakau. Tembakau untuk apa? Tembakau untuk rokok. Okey. Dan pelaburan dalam penanaman ini dilakukan oleh SBUB dan diusahakan di Pulau Banggi, Teluk Marudu, Sungai Labuk, Sugut, Segama, Kinabatangan, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Banyak kawasan yang menanam tembakau. Dan ianya mendapat pasaran yang baik di Eropah. Okey. Dan antara syarikat yang terlibat termasuklah London Borneo Tobacco Company. Maknanya syarikat tembakau untuk mengeluarkan rokok. Namun, menjelang pada awal abad ke-20,
Okey, kita lihat awal abad ke-20 tahun-tahun 1910, 1920 Ya. Kenapa orang buat rokok? Wow, soalan tu susah nak jawab. Tembakau untuk apa selain daripada rokok? Sebenarnya tembakau tak ada fungsi selain daripada rokok. Tembakau memang untuk buat rokok. Dan orang buat rokok sebenarnya adalah untuk hisap rokok. Okey, dan rokok ni sebenarnya mengandungi bahan-bahan yang apabila dihisap tu dia ada certain things bahan yang menyebabkan dia dalam keadaan tenang untuk nampak bulan yang lebih dekat. Okay. Yes. Sebenarnya rokok sangat membahayakan. So cikgu, jangan sesekali anda merokok. Jangan. Okay. Kalau anda telah merokok, susah untuk berhenti. Okay. Kerana dia ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan ketagihan dan juga boleh menjejaskan badan. Ya. Okay. Ya, ada bahan sedikit yang boleh, nikotin. Dia bukan drugs tapi dia nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan dan menyebabkan paru-paru kamu tidak berfungsi dengan baik. So, jauhkan diri lah. Ya, sama macam vape. Ya. Okay. Baik, tapi biasanya benda yang tak boleh tu yang nak diusahakan yang nak dicuba. Korang ni. Dah, jangan buat. Okay. Baik, pada awal abad ke-20, perusahaan getah berkembang pesat berikutan kejatuhan harga kopi. So dulu, satu ketika dulu, kopi memang mendapat pasaran yang baik. Tetapi bila kita tahu semakin banyak kopi di pasaran, harga dia semakin murah. Ini hukum permintaan. Cikgu bagi idea hukum permintaan. Semakin banyak barang tu, semakin murah harga dia. Tapi semakin sedikit barang tu, maka semakin mahal harga dia. Boleh faham? Itu hukum permintaan dalam ekonomi. So kopi ada kebaikan dia lah kan. Baik. Namun harga kopi yang jatuh akibat penanaman yang terlalu banyak menyebabkan British beralih kepada getah Pada getah, dan kejatuhan harga kopi disebabkan oleh serangan penyakit dan juga pengeluaran dia yang berlebihan dari Brazil. Brazil juga ada keluarkan kopi. So banyak sangatlah kopi di pasaran dunia ni menyebabkan harga dia jatuh. Jadi bila harga jatuh, mereka cari tanaman yang lebih menguntungkan. So tanaman lebih menguntungkan adalah getah. Baik, serangan penyakit. Serangan penyakit ni adalah serangan penyakit terhadap pokok kopi. Jadi pokok kopi tu banyak rosak. Okay. Sampai sekarang kena jadi. Okay, sebenarnya kopi telah ditanam rata-rata. Ada yang di Brazil, ada yang di Arab, ada yang di Afrika, ada yang di di kawasan Asia Tenggara pun ada juga kopi. Baik. Pengusaha tanaman komersial mula usahakan tanaman getah untuk ekspor. Dan bila kita lihat antara getah ni, antara pelabur Eropah yang kamu kena ingat nama-nama ni, iaitu antaranya Guthrie, Sime Darby, United Plantations, Harrisons and Croftsfield serta Bosted Buttery Estate. Mereka ni semua telah melabur dalam industri getah Tanah Melayu. Dengan cara apa? Mereka buka banyak ladang-ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Banyaklah. So mereka buka untuk apa? Untuk keuntungan. Sebab getah banyak permintaan. So ingat nama-nama company ni Guthrie, Sime Darby, United Plantation, Harrison and Croftsfield. Itu yang 4 yang famous lah. Yang paling famous Guthrie dan Sime Darby. Sebab sampai sekarang masih ada lagi. Guthrie dan juga Sime Darby. Itu di negeri-negeri Melayu. Di Sarawak pula, yes, sekarang ni Sime Darby dah macam-macam. Sime Darby sekarang ni kalau kita lihat bukan saja getah tapi kelapa sawit pun ada, getah pun ada, pembinaan pun ada, kemudian juga perdagangan pun ada, kemudian juga perumahan pun ada. Banyak. Memang banyak. Sime Darby tu memang besar lah. Alright. Baik. Sarawak. Dinasti Brooke, kalau kita lihat dinasti Brooke, Brooke sebenarnya tidak menggalakkan syarikat asing buka ladang getah di Sarawak. Sebab apa? Untuk melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada
dieksploitasi oleh kapitalis barat. Means that kalau kita lihat Brooks sebenarnya baik. Dia sebenarnya apa tahu? Kalau kita lihat dia tak bagi pun syarikat-syarikat British yang lain datang untuk buka company di Sarawak. Sebab apa? Sebab bagi dia biarlah kekayaan di Sarawak tu dimiliki oleh penduduk tempatan. Hai Syah, baik. Yes. Harus ingat faktanya semua orang ada sisi baik dan ada sisi tak baiknya. Tak ada semua orang yang aku baik 100%, tak ada. Ataupun aku jahat 100% pun tak ada. Dia ada sisi baik, ada sisi tak baiknya lah. Alright. Yes. Kemudian syarikat Borneo Berhad sahaja yang diberikan kebenaran mengusahakan tanaman getah, dan syarikat ini menanam modal dalam perladangan getah di Dahan, Bidi dan juga Sungai Samarahan, dan getah mula menjadi tanaman ekspor Sarawak pada tahun 1910. Begitu juga di Sabah, getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan di Sandakan. Malah SBUB telah melabur modal dalam penanaman getah yang ditanam di Bongaya di Sungai Labuk, dan Jesselton. Sekarang ni dipanggil Kota Kinabalu. Jesselton telah menjadi pusat perdagangan getah, dan antara syarikat getah di Sabah termasuklah British North Borneo Para Rubber, British North Borneo Company dan Lankan Borneo Rubber Company. So kalau ada perkataan rubber tu maknanya adalah getah, merujuk kepada getah. Jadi rumusan dia, pemodal asing ni sentiasa mengintai peluang untuk eksploitasi kekayaan dan kemakmuran negara kita. So kita haruslah berusaha dengan gigih untuk memanfaatkan sumber hasil bumi negara kita. So kalau kita fikirkan balik, kenapa pemodal-pemodal asing ni boleh menguasai ekonomi kita? Kerana mereka memiliki modal yang banyak. Mereka memiliki modal yang banyak. So contohnya apa? Contohnya kalau perladangan getah seperti yang dilakukan oleh syarikat Borneo Berhad, seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Guthrie dan juga Harrison and Crossfield. Di Tanah Melayu, buka ladang getah besar-besaran. So this is contoh-contoh yang kamu boleh jadikan bukti bahawa dengan modal yang besar mereka boleh menguasai ekonomi negara. Right. Baik. Dari segi teknologi pula. Dari segi teknologi, pihak British berusaha membawa masuk teknologi moden dalam kegiatan perlombongan dan kegiatan pertanian. Dia bagi mempercepatkan proses pengeluaran lah. Jadi, lagi cepat, lagi bagus dan juga lebih menguntungkan. So, dia orang bawa teknologi moden. So, kita lihat teknologi moden dia orang. Dari segi perlombongan, di negeri-negeri Melayu, syarikat Eropah telah memperkenalkan kaedah melombong biji timah menggunakan kapal korek. Siapa yang perkenalkan? Syarikat Eropah. So pada 1929 terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu. Cikgu rasa kamu dah tengok kan bagaimana mereka buat kapal korek. Cikgu rasa dah tengok, dah tunjukkan video dia dulu kan. Bagaimana mereka bina kapal korek yang besar tu, dan kapal korek itu berfungsi untuk menggali bagi mengeluarkan biji timah dengan banyak. Yes, betul. Dan kesemua syarikat milik syarikat Eropah seperti Pahang Consolidated Company Limited, syarikat Malayan Tin Dredging dan Gopeng Consolidated semua memperkenalkan teknologi kapal korek dan perlombongan hidrolik. Maknanya perlombongan menggunakan teknik pam air. Dan Eastern Smelting Company dan Straits Trading Company juga ditubuhkan untuk melebur. Melebur ni maknanya mencairkan biji timah tu dan dibuat dalam bentuk jongkong-jongkong. Baik, adakah biji timah famous hingga sekarang? Biji timah sekarang famous, dan bagusnya biji timah ini, biji timah sebenarnya boleh mahal, tetapi dia boleh recycle. Sebab itu tin-tin minuman yang kamu minum tu semua kan boleh dileburkan balik, dicairkan balik dan untuk digunakan semula. Dan untuk pengetahuan kamu, shilling kita ni, ini adalah biji timah. Biji timah. Biji timah.
Sifat biji timah ialah dia lembut, dia boleh dibentuk tetapi dia tidak berkarat. Ni biji timah. Dan untuk pengetahuan kamu, kalau katakan kamu leburkan timah ni, biji timah ni, leburkan timah ni, kamu cairkan, kemudian kamu jual, harga dia less than 10 sen. Okay, kurang daripada 10 sen. Kalau biji timah harga dia melambung, okay, katakanlah harga dia 20 sen tapi tulis kat sini 10 sen. Lebih baik kamu leburkan dan juga kamu jual. Menjadi berapa? Dapat 20 sen. Kalau di shilling emas, yang ini, yang kuning ni, ini hanyalah salutan color sahaja. Okay, ini salut warna saja, dia bukan emas dia bukan emas. Ini tetap biji timah. Okay, ini tetap timah. Nampak tak color dia? Dia macam gold sikit kan? Kalau emas, emas sekarang ni 1 gram bersamaan dengan hampir RM300. Okay, RM300. So bayangkanlah kalau cincin sebesar ini, okay, kita katakan lebih kurang dalam 3 gram atau 4 gram. Okay, 3 gram saja, 3 gram darab 300. So cincin macam ni saja dah RM900. Okay, dekat 1000. So emas mahal sekarang. Baik. Okey, kita lihat So syarikat-syarikat ini yang memperkenalkan teknologi kapal korek, dan pada tahun 1912 buat pertama kalinya kapal korek digunakan oleh syarikat Malayan Tin Dredging di Batu Gajah, Perak, dan Pahang Consolidated Company Limited memperkenalkan kaedah perlombongan biji timah bawah tanah dengan membina terowong di Sungai Lembing. Dan di lombong inilah mesin gerudi jumbo drilling digunakan untuk pecahkan batuan yang mempunyai biji timah. So hebat. Diorang punya teknologi memang hebat. Okay. So tadi kita belajar tentang apa? Kerana apa? Bagaimana Barat boleh menguasai ekonomi kita? Kerana modal yang banyak, modal yang besar. Yang kedua, kerana mereka menggunakan teknologi yang moden, iaitu menggunakan kapal korek dan juga menggunakan mesin gerudi jumbo drilling ni. Maknanya teknologi diorang bagus. Di Sarawak juga, antimoni gelombong dibawa oleh syarikat Borneo dengan menggunakan kaedah moden. Kemudian mereka ada kilang melebur antimoni didirikan di Bau dan juga Kuching, dan antimoni telah dipasarkan ke Singapura. Di Sabah ada terowong Tanjung Kubong Labuan pernah menjadi tapak aktiviti perlombongan arang batu. So means mereka ada teknologi lah, senang cerita mudah untuk melakukan perlombongan. Bagaimana dengan pertanian? Okey, negeri-negeri Melayu, okey, dalam pertanian H.N. Ridley, ingat nama ni. H.N. Ridley telah dilantik sebagai pengarah, pengarah Taman Botanical Singapura, dan pada 1897 beliau memperkenalkan teknik torehan sistem Ibedem ataupun sistem torehan tulang ikan herring. Taman Botanical maknanya taman botanik di Singapura lah, maknanya taman tumbuh-tumbuhan di Singapura. Dan beliau lah perkenalkan teknik torehan sistem Ibedem, dan teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Kalau dalam buku teks, kalau kamu lihat, baik, pokok getah contoh macam ni pokok getah. Kalau dulu nak dapatkan dia punya getah macam mana? Okey, dia potong terus. Okey, keluarkan getah dia sikit. Okey. Kemudian dia tak boleh gunakan lagi sebab pokok tu dah rosak. Tetapi H.N. Ridley telah buat apa tahu? Dia kata perkenalkan satu teknik yang baru, iaitu toreh di luar sahaja. Okey, bila toreh di luar sahaja, so getah akan mengalir dan diletakkan satu mangkuk kat situ. So getah akan mengalir ke bawah. So masuk dalam mangkuk tu. So boleh ambil getah, okey, besoknya datang lagi toreh lagi kat situ. So ambil lagi getah. Okey, kumpul. Kemudian besoknya datang lagi toreh lagi. Jadi sebatang pokok itu boleh bertahan sehingga 5 tahun untuk ditoreh daripada atas sampai ke bawah. So toreh satu hari satu dapat getah dia. So itu telah memanjangkan hayat pokok getah itu. Bagus kan? Itu teknologi yang diperkenalkan dalam pertanian. Okey, dan beliau juga telah memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap. Ini membolehkan anak pokok getah itu diangkut
ke tempat yang jauh untuk membuka ladang-ladang getah baru. Kita tahu bahawa harus ingat pokok getah bukan datang dari Malaysia. Pokok getah bukan pokok asal Malaysia. Ceritanya, pokok getah sebenarnya datang daripada Brazil. Ya, Brazil. Daripada Brazil lah pokok getah dihantar ke Britain. Daripada Britain dibawa ke Sri Lanka. Daripada Sri Lanka dibawa pergi ke Singapura. Daripada Singapura ada sebatang ke 2 batang pokok dibawa pergi ke Perak untuk ditanam di belakang rumah residen Perak. Daripada situlah bila mereka lihat pokok tu boleh hidup dengan subur kat situ, maka barulah mereka bawa masuk benih-benih pokok getah ni daripada Brazil, daripada Britain, daripada Sri Lanka bawa pergi ke Perak dan ditanam secara besar-besaran di tanah Melayu. Jadi ingat pokok getah bukan pokok asal tanah Melayu, bukan. Ya. Baik. Baik. Di Sarawak Sarawak masih mengekalkan pertanian tradisional iaitu kilang memproses lada hitam di Betong Sarawak dan juga memproses sagu didirikan di Mukah. SBUB juga telah memperkenalkan tanaman baru di Sabah iaitu getah dan juga tembakau, dan getah banyak ditanam di Beaufort, Jesselton dan Tenom. Pada 1918 kita lihat bahawa terdapat kilang memproses getah di Sabah dan tembakau banyak ditanam di Lahad Datu, Tawau dan Sandakan. Terdapat kilang memproses tembakau. Pekerja asingkan daun tembakau mengikut mutunya. Maknanya kalau ada kualiti yang baik diasingkanlah. Diasingkan. Alright. So itu yang berkaitan dengan pertanian. Maknanya dengan teknologi-teknologi terbaru, ada kilang, ada teknik torehan, ada penggunaan teknologi moden, ini semua telah membantu kepada perkembangan perlombongan dan pertanian di tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Dan ini semua dilakukan oleh siapa? Oleh pelabur-pelabur barat. So itu kesimpulannya. Boleh faham So tadi kita tengok modal dan juga yang kedua iaitu teknologi. Yang ketiga, iaitu buruh. British bawa masuk buruh dari luar untuk menampung kepesatan ataupun kemajuan kegiatan perlombongan dan pertanian di negara kita. Contohnya perlombongan di negeri-negeri Melayu, perkembangan yang pesat dalam ekonomi menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di perlombongan bijih timah. Iaitu kalau kita lihat di Sarawak, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk usahakan lombong emas dan antimoni. Begitu juga di Sabah, SBB galakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja di sektor perlombongan dan mereka melombong emas di Sungai Segama. Kalau negeri Melayu orang mana? Kalau di negeri-negeri Melayu juga orang-orang Cina dibawa masuk untuk perlombongan biji timah. Itu memang fakta dia. So perlombongan memang dikuasai oleh orang-orang Cina. Manakala pertanian pula kalau kita lihat negeri-negeri Melayu, orang India dibawa masuk oleh British untuk atasi masalah kekurangan buruh di ladang-ladang getah. British bawa masuk orang-orang India. Begitu juga di Sarawak, Charles Brooke memberi galakan untuk membawa masuk orang Cina juga ke Sarawak. Dan pada 1901, orang Cina Fu Chao dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh ladang. Malah orang Jawa juga dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja di ladang getah. Siapa sini orang Jawa? Ada sini orang ngomong Jawa ni. Ada ngomong Jawa sini. Jawa. Nafi Jawa tak? Nafi Jawa kan? Cikgu tahu ni ada yang ngomong Jawa ni. Dengan Siti Wai ke? Kan? Orang iso. Cikgu iso ngomong Jawa. Cikgu iso ngomong Jawa. Muhaimin Jawa ya? Arif Jawa je tak Arif? Begitu juga dengan Nogowi. Nogowi. Okey, Nogowi. Okey, dandan KL. Dandanlah KL. Ambillah KL, ambil. Ambillah KL tu.
Okey, baik. Baik, seterusnya skala besar dan bercirikan ekspor. Perlombongan dan pertanian yang dibuat oleh barat di negara kita ni memang dibuat secara besar-besaran. Sebab diorang buat untuk apa? Untuk ekspor. Bagi memenuhi keperluan pasaran di barat sana, di Europe, di Britain, di Perancis, memang diorang semua nak benda-benda ni. Jadi kalau kita lihat perlombongan negeri Melayu, graf menunjukkan pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong Cina. Okey. Pada peringkat awalnya tahun 1910 kalau kita lihat, pelombong Eropah yang warna kuning, pelombong Cina yang warna hijau. Mula-mula pelombong Cina memang banyak. Okey, sebab mereka banyak mengusahakan ladang pelombongan biji timah, tapi yang pelombong Eropah sikit. Tapi makin lama pelombongan yang dilakukan oleh Eropah semakin banyak. Manakala perlombongan yang dilakukan oleh orang Cina semakin sedikit. Sebab pelombong Cina dia tak gunakan kapal korek. Dia gunakan lombong dedah ataupun pam hidrolik. Okey, ataupun pam kelikir. Jadi itu yang banyak digunakan oleh pelombong Cina, sebab itu dia makin sedikit. Okey. So ini pengeluaran secara besar-besaran. Ya, dan pada akhir abad ke-19 negara kita penyumbang utama pengeluaran biji timah dunia, iaitu hampir 55% daripada jumlah keluaran dunia. Hebat negara kita. Okey. Okey, dan itu kerana apa? Kerana British keluarkannya secara banyak-banyaklah. Pengeluaran arang batu di Sarawak pun sama, daripada 500 tan sampai 31,000 tan. Daripada 5,534 tan petroleum dikeluarkan, okey, kepada 146,000 tan metrik petroleum dikeluarkan. Means that perlombongan dikeluarkan secara besar-besaran dalam skala yang besar. 1 tan kepada kilogram apa? 1 tan bersamaan dengan 1,000 kilogram. Okey. 1 kilo, okey. 1,000 gram menjadi 1 kilogram. 1,000 kilogram menjadi 1 tan. Bayangkanlah. 1,000 kilogram bersama 1 tan. Alright. Baik. Dan kita lihat dari sudut pertanian pula. Okey, pertanian negeri-negeri Melayu, Sabar jap. kawasan. Aku tak ada break. Apa tu? Tak ada apa kot. Apa Rip? Okey. Habiskan. Alright. Pertanian, okey, kita lihat pertanian negeri-negeri Melayu. Keluasan ladang getah telah bertambah di antara tahun 1901 hingga 1912, di mana daripada jumlah ekar tu 5,965 telah menjadi 642,000 dalam tempoh 10 tahun sahaja. Punyalah buka ladang secara besar-besaran. Itu di tanah Melayu. Kantor ya Arif. Okey. Begitu juga Sarawak. Okey, tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam semua dan tembakau ditanam secara meluas untuk dieksport, dan pada abad ke-20 getah merupakan ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. So antara tanaman itu adalah seperti kelapa di bahagian pertama dan kedua, lada hitam di bahagian pertama dan ketiga, dan tembakau di Lundu, iaitu di Sarawak. Di Sabah, inilah dia taburan kawasan penanaman getah di Sabah. Ada di pantai barat, ada di pedalaman, ada di Kudat, Sandakan, pantai timur. So banyak kawasan penanaman getah. Jadi penanaman secara besar-besaran inilah yang telah membawa keuntungan kepada barat sebenarnya. Alright. Satu lagi yang kalau kita lihat, iaitu penggunaan tanah. Bagi kawasan perlombongan dan peladangan, okey, kawasan hutan yang belum diterokai serta terpisah daripada penduduk tempatan akan dibuka perlombongan dan perladangan. Dan tanah merupakan aset yang amat berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah. So bermakna mereka perlukan tanah yang besar, yang banyak. Contohnya kalau kita lihat Boston and Company. Okey, dia orang buka perdagangan peladangan biji timah, gula dan getah. Okey, biji timah tu pelombongan lah. Okey, kopi dan getah,
untuk Guthrie, kemudian Harrison and Crossfield untuk getah, Borneo Company Limited buat biji timah dan getah, Sam Darby gunakan biji timah dan juga getah. Buat tak tahu. So itu yang mereka buka perlukan tanah secara besar-besaran, dan pelabur Eropah mengusahakan tanaman komersial sebab lebih menguntungkan dan tidak melibatkan sistem pengairan yang mahal. Contohnya padi. Kalau kita fikir kenapa dia orang tak buat padi? Sebab padi perlukan sistem pengairan dan pengaliran. So sistem pengairan tu mahal. So lebih baik mereka usahakan tanaman lain seperti getah dan juga perlombongan biji timah. Okey, itu tanaman komersial iaitu getah lah. So sistem ekonomi moden yang diperkenalkan oleh British negara kita adalah untuk apa? Eksploitasi sumber yang ada. Maknanya gunakan sehabis baik perlombongan dan pertanian di negara kita supaya boleh menguntungkan mereka, bukan menguntungkan kita. Kan, kita hanya nganga je tengok dia orang ambil barang kita. Marah ni, marah. Jadi jadi kita lihat iktibar yang kita boleh ambil lah, kita mestilah sedar bahawa sikap gigih dalam usahakan sesuatu pekerjaan amatlah penting bagi memastikan pulangan yang lumayan. Means that kita perlulah berusaha bersungguh-sungguh supaya kita dapat dapat pulangan yang lumayan. Right? So kalau kita lihat input extra di sini, strategi British untuk menghalang penduduk tempatan. Sebenarnya British ada usaha untuk halang penduduk tempatan terlibat dalam ekonomi moden. Ada sebenarnya penduduk tempatan yang nak join, nak buat macam British tapi dihalang. British halang dengan cara apa? Dia atur strategi agar penduduk tempatan hanya usahakan padi sahaja. Dan untuk elakkan mereka bersaing dengan pelabur asing, iaitu pelabur Eropah. British perkenalkan satu undang-undang enactment tanah padi di mana British menghalang penduduk tempatan untuk apa? Tak boleh tanam getah, hanya tanam padi. Konon-kononnya untuk apa? Untuk melindungi kepentingan orang Melayu. Padahal dia tak nak orang Melayu tanam getah. Kalau tidak nanti orang Melayu akan nampak itu menguntungkan dan juga akan melakukannya secara besar-besaran. Ya. Dan menyekat bantuan kredit, maknanya bantuan pinjaman pertanian, subsidi dan pinjaman modal kepada penduduk tempatan. Dia tak bagi. Tak bagi modal pun kepada orang tempatan untuk buka ladang getah. Tak boleh. Biar syarikat pelabur Eropah saja yang buat. Supaya apa? Supaya mereka terus kaya dan mengaut keuntungan. Jadi kesan terhadap penduduk tempatan, petani menghadapi masalah hutang bagi membiayai operasi tanah sawah mereka. Dan akhirnya tanah-tanah kepunyaan penduduk tempatan tergadai dan berpindah milik kepada orang luar, iaitu especially berpindah milik kepada syarikat-syarikat Eropah. Nampak tak strategi dia? Itu yang kita kata macam ya. Baik. Kita lihat dan yang terakhir iaitu kewujudan syarikat perwakilan, di mana kita lihatnya pemodal-pemodal British dan Eropah membawa masuk modal-modal asing yang besar ke negara kita. Bolehlah dia orang kaya. Dia orang bawa masuk modal-modal yang besar. So antara syarikat perwakilan yang mainkan peranan ni untuk mengimport barangan secara terus dari negara-negara tertentu, iaitu syarikat perwakilan seperti Agency House, dikenali dengan nama Gedung Perwakilan ataupun Crown Agent. So memiliki rangkaian, mereka ada apa tahu, sistem keuangan, ada insurans, ada syarikat kapal, ada pusat penyelidikan dan menjalankan perdagangan antarabangsa. Maju dia orang. Dan syarikat perdagangan terkenal ni macam kita sebut tadi lah. Boston and Company, Boston Battery, Estate Agency, Harrison and Crossfield, Guthrie and Company, Harlow and Company dan juga Sam Darby. Dan syarikat ini ada hubungan yang erat dengan kerajaan. Sama ada kerajaan tempatan ataupun kerajaan antarabangsa. Contohnya Boston and Company. Mengurus ekspor getah dan biji timah ni malahan mengawal syarikat perkapalan dan keuangan Hong Kong Bank. Sampai tahap macam tu sekali. Maknanya memang dia memang
modal besar, kemudian keluarkan secara besar-besaran, ada teknologi, buruh yang ramai, memanglah diorang berjaya mengeksploitasi ekonomi negara kita. Kan? Ini tidak patut sebenarnya. Dan mereka wujudkan sistem kewangan dan insurans. Okay? Seperti kalau kita lihat, sistem kewangan, kuasa barat telah perkenalkan penggunaan mata wang asing di negara kita. Pada awalnya, negara kita gunakan mata wang perak Sepanyol. Dan mata wang ini telah digunakan di negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Dan 1897, British menubuhkan Lembaga Pusuruhjaya Wang. Okey, ingat Lembaga Pusuruhjaya Wang, apa fungsi dia? Keluarkan wang kertas. Diperkenalkan wang kertas. Dan lembaga ini diberikan kuasa mengeluarkan wang kertas negeri-negeri Selat. Ini menyebabkan mata wang kerajaan Melayu terhapus. Soalan pernah keluar daripada ayat ini tentang apakah fungsi Lembaga Pusuruhjaya Wang. So please remember yang ini Dan pada tahun 1939, dolar Selat telah digantikan dengan dolar Malaya, dan kepesatan ekonomi negara kita ini menyebabkan British memperkenalkan sistem keuangan moden dan insurans untuk licinkan urusan keuangan. Malah British menubuhkan sistem perbankan supaya modal dari luar negara dapat disalurkan, dapat dimasukkan ke negeri-negeri Melayu dengan mudah. Jadi buat sistem perbankan. Okay. Dan satu lagi syarikat insurans. Okay. Insurans yang terkenal, Royal Insurance Company di Pulau Pinang, Kian Guan Insurance Limited di Pulau Pinang juga, dan juga Commercial Union didirikan di Ipoh. Kapal laut merupakan pengangkutan penting dalam sektor perdagangan antarabangsa, dan syarikat perkapalan ini memang memerlukan perkhidmatan insurans maritim untuk melindungi kapal dagang dan muatan yang dibawa. So perkhidmatan insurans yang lain termasuklah insurans nyawa, insurans kemalangan, insurans kebakaran, insurans perniagaan dan insurans harta. Jadi kalau kita lihat, British telah memperkenalkan banyak perubahan dalam sistem pentadbirannya bagi mengurus kegiatan ekonomi dengan cekap. Ini jelas menunjukkan permuafakatan semua pihak adalah penting untuk memanfaatkan kekayaan negara demi pembangunan negara. Baik, sebenarnya cikgu nak tanya satu korang faham tak apa fungsi syarikat insurans? Kamu tahu tak apa fungsi insurans sebenarnya? Ni kan korang diam mengangguk-ngangguk, ya entah tidak ni. Tahu. Tak tahu. Tak tahu okay. So, kamu tahu tak sebenarnya syarikat insurans ni sebenarnya melindungi kamu daripada risiko kerugian. Contohnya begini. Seandainya kamu ada kereta. Okey. Kereta kamu ada insurans memang kena ada insurans kenderaan. Apabila mengalami kemalangan ni, contohnya kamu langgar kereta dengan kereta. Okey, kamu langgar kereta orang. So, kamu dah tentulah kedua-dua kereta ni rosak. Siapa yang nak baiki? Ada siapa? Ya, jadi syarikat insurans boleh cover kos-kos baikkan ini. Kos-kos yang nak dibaiki oleh kereta-kereta ini. Kalau tak ada insurans kena bayar sendiri kan? Kalau tak ada insurans kena bayar sendiri. Tapi dalam perundangan Malaysia, semua kenderaan wajib ada insurans. Wajib. Ya. Jadi bila berlaku kemalangan, maka syarikat insurans akan kita boleh claim kepada syarikat insurans untuk baiki kenderaan kita tu. Okay. Dan kalau kita buat report, kalau report menyatakan sebenarnya encik yang salah, maknanya kita yang salah, sebab kita yang silap, kita langgar dia, bermakna kita kena cover, kita kena bayar kos pembaikan bagi kereta yang kita langgar tadi. Dan siapa yang nak baiki? Ya, syarikat insurans kita juga. Jadi ianya syarikat insurans seperti apa? Kurnia Insurance, Etika Insurance. Mana dia dapat duit? Bagus soalan tu. Baik. Setiap tahun kereta kita perlu renew road tax, betul? Ataupun cukai jalan. So bila kita renew cukai jalan, kita juga kena renew kita punya insurance. Maksudnya kita kena bayar juga insurance. Okay, kena bayar juga insurance certain amount.
Okay, contohnya katakan insurans untuk kenderaan kita katakanlah RM700. So setiap tahun kita kena bayar insurans kita sebanyak RM700. Sama ada kemalangan atau tidak, kita kena bayar insurans. Tapi insurans itu semakin rendah bila kita tidak ada claim. Contohnya, selama cikgu 5 tahun, Alhamdulillah bawa kereta, tak pernah lagi aksiden. So insurans cikgu pada awalnya tu kena bayar RM1,000 tahun pertama. Tahun kedua jadi RM800. Tahun ketiga dah jadi RM700. Tahun keempat jadi RM500. Tahun ke-6 jadi RM400. So semakin kurang. Sebab apa? Kita tak claim. Tak claim. Makin lewat Tetapi makin kurang once, makin tu. tetapi once bila kita claim saja kan, contohnya, kita pun accident, na'udzubillah min zalik lah. Bila kita accident, kita pun claim, okay, syarikat insurans tolong cover ni, okay, kita pun buat report, syarikat insurans kata, okay boleh. Tetapi bila once kita dapat claim tu saja kan, bayaran insurans kita tu akan naik balik seperti tahun pertama tadi. Jadi RM1,000 balik. Ish. Sebab, syarikat insurans akan bayar sepenuhnya. Okay, akan bayar sepenuhnya. Jadi itu fungsi syarikat insurans. Dalam kes kapal-kapal laut ni, dia tak membayar sepenuhnya. Dia akan bayar dalam 70% ke 80%. Contohnya kalau katakan kapal laut tu bawa barang dan barang dan tiba-tiba barang tu rosak. Barang tu diinsurans-kan ya. So bila barang tu rosak, siapa nak claim? Dia orang akan claim kepada insurans. Oh, barang saya rosak lah sebab dalam perjalanan ni kita dah tutup pun semua tapi tetap juga rosak. So syarikat insurans akan bayar. Itu sebenarnya. Kalau Dan insurans sebenarnya berapa? macam mana? Insurans sepenuhnya. Kalau insurans sepenuhnya, biasanya insurans tak bayar sepenuhnya. Dia akan bayar 80% saja daripada amount kerugian tu. So itu sifat insurans. Iaitu apa? Sifat insurans ialah mengurangkan kerugian. Dia bukan menghilangkan kerugian tapi dia mengurangkan kerugian. Itu sifat dia. Dan orang akan tanya, kalau macam tu mana ada untung syarikat insurans? Harus diingat. Okay. Kita macam claim balik duit kita. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan, berapa ramai, let's say kalau katakan 100 orang yang bayar insurans kereta. Dalam setahun, adakah 100 orang itu juga yang kan 100 tu yang akan accident? Tak. Mungkin yang accident cuma 2 je atau 3 orang je yang accident. Dan dia orang yang claim. The rest tu tak claim. So, keuntungan dia ada. Dia bawa ke tahun depan pula. So, 100 orang tu bayar lagi insurans. Katakan tahun depan pun sama juga ada 5 orang atau 6 orang saja yang claim. Still dia ada keuntungan. Bukannya 100 orang yang bayar 100 orang accident. Dan 100 orang yang claim, tak. So di situ bagaimana syarikat insurans dapat rolling duit. Boleh faham? Tak. Syarikat tak guna duit sampai habis. Dia takkan guna duit sampai habis. Sebab apa? Biasanya bilangan yang membeli insurans dengan syarikat itu bukannya seorang, bukannya 100. Kebiasaannya beribu. Katakanlah orang bayar insurans tu, katakanlah RM100 saja. RM100. RM1,000 lah, kita ambil RM1,000. Setahun. Katakan yang ambil insurans kereta tu adalah 10,000 orang. Satu Malaysia ni 10,000. RM100, RM1,000 kali 10,000. Dekat 10 juta tu. Dan 10 juta tu kalau dia orang claim pun, habis kuat pun dia orang claim, repair kereta pun semua baru 6-7 ribu. Kan? Yang claim pun mungkin tak sampai 100. Jadi baru spend katakan 1 juta, 2 juta. Yang lain-lain tu. So itu syarikat insurans melakukan perniagaan mereka lah. Itu sebenarnya ya. So syarikat insurans bagus untuk melindungi perniagaan ya. Itu sebenarnya. Baik. Maka dengan itu kita telah sampai kepada 6.2. Baik, ada persoalan tak? Sebulan gaji 1 juta. Di manakah Sri Lanka? Alright. So, kita ada berapa orang ni? Tak, sebab cikgu kena ambil gambar dulu. Korang ni kadang-kadang kan, cikgu tanda kan, korang datang ke tak datang ni kan. Sekarang mak korang tanya, anak saya masuk lah cikgu.
Sudah. Kan? Baik. Baik, di manakah Sri Lanka? Alright, jom kita lihat Sri Lanka di mana sebab dia yang bertanya kan. Jom kita tengoklah. Alright. Tak apa, kita bawa jalan-jalan kejap Kejap je. Kenapa? Nafi. Baguslah Nafi Pakai mic ni dia akan menjadi suara dia memang jadi sedap Okay. Ya, betul. Syarikat insurans itu beri manfaat. Betul. Kepada ekonomi Malaysia sebab melindungi perniagaan yang ada. Okay. So, cikgu share kan. Ini adalah, alright. Inilah dia. Okay. So, ini adalah tanah Arab ya. So, kalau kita lihat, di manakah Sri Lanka? Alright. Inilah dia Sri Lanka. Tahan. Di atas ni India, kat bawah tu adalah Sri Lanka. Okay. Nak buang air kecil. Memang kena bagi tahu semua orang. Dia memang macam tu. Post kat story IG, aku nak terkencing. Okay, baik. Alright. Okay, ini Sri Lanka dan dia punya ibu negara dia adalah Colombo. Ya, Colombo. So inilah dia Sri Lanka. Kan? Tak naklah nanti kena kencing. Baik. So so ini adalah sebuah negara yang dipanggil Sri Lanka dan dia berada di bawah India sebenarnya dan Sri Lanka terkenal dengan tanaman teh dia. Okey. Ibu negara dia adalah Colombo. Okey, ini ibu negara dia lah. Colombo dan Colombo adalah pusat kita katakan sebagai pusat perdagangan dan juga pusat perkapalan. Sebab tu kalau kita lihat kat sini, okey, ada macam dia punya pusat pelabuhan. Kalau kita perhatikan ada pusat pelabuhan. Okey. Lain, Colombo dengan Colombia lain. Okey, jangan samakan. Okey. Okey. Lagi besar Malaysia ke? Tak. Okey. Dia kecil sikit lah daripada Malaysia. Okey. Ni kawasan pelabuhan dia. Ganas. Okey. Cikgu rasa ada tembok ke? Okey, tembok ni untuk menghalang jalan raya. Ni jalan raya. Jalan raya dia menghalang daripada dia terjerumus ke sebelah lah. Ombak. Okey. Ini adalah kawasan pelabuhan dia lah. Nak juga Beirut. Aduh, kau ni kan macam-macam mintanya. Kan? Dunia Beirut dah hancur. Kat Google belum Beirut lagi. dah hancur Kat Google belum lagi. Kat Google belum lagi ada orang je Tak adalah sebenarnya Beirut ada lagi sebenarnya Yang hancur tu hanyalah kawasan Pelabuhan. Ya, pelabuhan dia saja kawasan pelabuhan dia saja. Jangan terkeliru lah ya. Jangan terkeliru. Alright. So kita tengok satu lagi tempat. Okay. Ini di kawasan ambil kau. Kawasan pantai. Nak tengok ada orang kan? Aisyah. Tengok ada orang. Ni pantai dia. Ya, ada manusia. Ni apa hal abang ni? Adik ni. Asal tonggeng je ni. Okay, baik. Hobi. Okay, baik. Makcik tu handsome. Subhanallah. Makcik handsome Dia tu. Kau ajak. Alright. Makcik tu tengok burung puyuh. Tang mana burung puyuh entah. Oh, ini pantai dia lah ni. Macam mana dia orang ambil gambar? Okay, dia orang ambil gambar secara keliling 3D. Pakai kamera. Ya, pakai kamera. Terima kasih. Baru tahu. Ingatkan pakai vacuum. Tak pernah lagi orang pakai kalkulator ambil gambar. Ya, cikgu nak try lah ambil pakai microwave. Kau boleh ambil gambar pakai microwave. Uish. Okay. Oh, dia orang main layang-layang tapi layang-layang pun bentuk Britain. Apa dah. Layang-layang pun Britain ke? Aduh, yai. Vacuum promotion. So, ini CJ Wow Shop. Vacuum promotion kat tepi pantai. Semua seksi. Apa yang seksinya? Tengok orang jalan. Astaghfirullah, mata zina. Tak ada. Tiba. Alright.
So inilah dia kawasan Sri Lanka yang dikatakan cuaca dia lebih kurang sama macam Malaysia lah. Okay, cuaca Pantai dia sama. bersih. Dia sama macam Malaysia. bersih. So cuaca dia panas, lembap semualah. Bersih pantai dia. Bersih pantai dia. Ya, pantai dia bersih. Kan, jap. Tengok. Makcik, kenapa ni menung jauh ni? Zaim ada kat sini ah, Zaim. Sial Zaim sini. Saya pula. Nak kahwin lain tu. Janganlah macam tu. Pandang jauh ni. Kalau kita tengok. Makcik ni pandang mana ni? Oh, pandang Pandang sana masa ha, depan. jauh. Dia nak naik kerusi tu. Dia nak naik kerusi. Kan, memahami betul si Arif ni ya. Ya. Anak dia Arif tengah selalu mandi tu. lepak dengan makcik tu kot. Oh, Arif selalu lepak dengan makcik. Panjang. Pergi kopi kat mamak. Dating. Alright. Muka Okay, baru guys. lepaskan compound. Oh, kena compound. Okay. Baik, selepas ini kita akan ada ni akan ada soalan-soalan seperti biasa di Google Form. Cikgu akan postkan di dalam Google Form nanti dalam grup WhatsApp tu. So please kamu jawab semua soalan tu berkaitan dengan bab ini. Alright. Okay, so pandai-pandai je Syah. Sudah Zaim. Okay. So itu saja pada hari ni guys. Okay, thanks a lot untuk join kelas kita. Kita jumpa lagi pada next kelas nanti ya. Okay guys, itu saja pada hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Okay, bye. Okay, bye. Cikgu, budak asrama sekolah saya balik ni. Oh ya ke? Ha, Nak tengok apa kita punya ni kita punya PA PA balik, macam mana, PA balik. Kita nak tengok PA tu masih terurus ke ataupun dah rupa macam singa dah pasal banyak sangat homework. Homework tak banyak sangat pun actually. Oh ya ke? Sebab kita baru habis exam Ya hari ke? ni. So sejarah dah habis dah? Sejarah dah lama lah hari Jumaat tu tapi saya tak datang. Fahal? Saya pergi tempat lain. Kau ni kan. Lepas tu baru ingat nak repeat. Lepas tu cikgu sejarah, cikgu disiplin. Memang harapan lah nak repeat. Memang harapan lah. Dia bagi lah kertas soalan tapi dia cakap tak ada markah lah. Oh okey. Buat sebagai latihan. Oh okey. Kau cakap lah dengan dia, cikgu saya sanggup terima 5 kali sebatan cikgu. Asalkan markah saya diambil. Tak nak lah. Tak apa, lebih baik tak payah pun tak apa rasanya. Tak payah pun tak apa. Okay guys. Thanks Nafi. Okay. Okay, Thanks, guys. cikgu. Okay, sama-sama. Okay, Assalamualaikum.